Hi everyone. Today we'll be making a paper towel, but first, look at this. It's a sheet of paper that I make into a cylindrical shape. It withstands a whole force of 10 books. How does that happen? Well, hi everyone, my name is Shafiq and this is my first video in this channel. Imagine there's a powerful earthquake enough to make human legs go jelly. Did you notice that buildings and huge structure often capture minimum damage? Well, one all of them crumbling down with a single shoulder push. Ever think of that? Assalamualaikum. My name is Muhammad Izzuddin Irfan bin Muhammad Zaidi. Today I'm going to talk about how paper towel support heavier loads. The most important is the design of the towel. We must know how to design a strong paper towel. First of all, to make a strong paper towel, we must know how to design the base, because the base is an important role to have on the towel. The wider the base, the more it can withstand loads. Secondly, the stability of the towel. The design of the towel must be in a way that it is stable and won't fall over. If not, the towel won't be able to support the loads and will crumble. Lastly, strength of the towel. What I mean by the strength is the shape of the paper. There are certain shapes that are meant to be strong. When the sheet of the paper is flat, it is floppy and weak in all directions. If it is rolled into a cylinder, it becomes stiffer in one direction, end to end. That's why our paper towel project is in cylinder shape. Okay, so that's how the paper towel support the heavier loads. Thank you. And in this video, I'll be making a paper towel with only paper that is strong enough to withstand 20 kilos of load. So without further ado, let's roll the intro. Alright. So the first step is, you must need a single sheet of paper, one tape, and then you'll be making this. First step to making a paper towel. For step 2, you'll be making a lot of them. And I mean a lot of them. A lot of them. And when I mean a lot of them, I mean 45 something, 50, like this, like this, like this. And that's just the beginning. The next step is important. It's important to not leave a mess on your table. Oh my god. For the next step, you're gonna need a bunch of this. Tie it together with a rope. This time I use a raffia rope. Yeah, gosh, this is a lot of work. Ta-da! So now we bend them together. Something's missing. What's that? A tower isn't a tower without a second floor, isn't it? Yeah, I need a second. And if it's that all not enough, I make a base for it. You know, like a base. Because you know I'm all about that bass, about that bass. Exactly. So when I put like that's heavy at all, put on top of it, so it hopefully can withhold a force on it. I don't know, man. This is all experiment. We're gonna try it all later. So when I put on top of this, voila, viola. What it is? Voilà. So now what we're going to do next is stick it all of them together. Alright, we will do that. Now that I've finished my towel, I think
think it's awful. It is what it is. We're gonna try this one. This is experiment. If it doesn't work, then we make again until it work, I guess. So let's get to the experiment. So guys, we can't find a proper load because, yeah, MCO, everyone needs to get quarantine, yada yada yada, coronavirus. So I'm gonna put this pill right here, and we're gonna be creative about it. So I pull up my box of tools, which is around 10 kilos, I think so. So how much weight is it? Focus, 8 kilos. So I think I could find under 2 kilos. Wait, there it is. Right. 10. Perfect. 10. So guys, before we make further experiment, we must first test with the books we shown earlier. So I'm gonna put this here. I'm gonna put the 10 books up here and see if something go wrong. We're gonna test it right now. I'm gonna put it right here. Don't fall. Alright. At least 2. Now remember, this is just a test, not an experiment. The experiment we're gonna do with the 10 kilos load. Last book. Alright. So guys, as for the books, I think it's fine, it's holding very well, but I need to remove the base as is make it very unstable, so out of the window. So this one is look pretty sturdy. Yeah, for a half baked products, I think it's okay, just fine. Now we're gonna try with 10 kilos load. A huge leap. Alright, so what we're going to do here is put this 10 kilos worth of loads on top of the paper towel. Remember, this is a paper towel that I made earlier. Alright, so I'm gonna push this off. Are you sure about that? Fails. As you can see guys, this fails horribly. My paper towel absolutely crushed. My experiment fails because I do it on purpose. You know what? I know where my mistake is. It is because I put too many load on the first try. I should have packed the 1 by 1 by 1 kilos, and I just put it 10 kilos altogether. That's why it's crushed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Fitram Jaya. Dan pada hari ini saya akan membuat satu tutorial mengenai load pada horizontal load. Dan ini adalah load yang akan saya gunakan. Saya gunakan buku sebagai load kerana kekurangan bahan. Okey. Ini adalah satu eksperimen yang berjaya.
Hari ini saya akan membentangkan calculation. So untuk calculation kita cari 5 benda. Kita cari 5, iaitu first kita akan cari normal stress, kemudian kita cari normal strain, kita akan cari bending moment, kemudian kita akan cari critical load, dan akhir sekali kita akan cari buckling stress. So normal stress. So untuk normal stress kita tahu formula dia adalah normal stress equal to force over area. So kita cari force je. Untuk force je kami gunakan maximum force iaitu 20. Jadi 20 kg darab dengan 9.81 kita akan dapat 196.2 Newton. Okey, untuk area pula, area memandangkan permukaan yang dikenakan force adalah bulatan, jadi kita akan gunakan area bulat. Jadi area bulat iaitu area equal to pi d squared over 4. Jadi kita masukkan diameter, iaitu diameter bulatan 0.035. Jadi kita akan dapat area sama dengan 9.62 eksponen negatif 4 meter squared. Okay, memandang kita dah ada dua-dua information, kita masukkan dua-dua maklumat tu ke dalam formula, iaitu 196.2 bahagi 9.62 eksponen negatif 4, kita akan dapat 203.9 kN meter negatif 2. Okey, itu untuk normal stress. Okey, yang kedua kita akan cari normal strain. Okey, untuk normal strain kita akan guna formula strain equal to stress over yang modulus. Okey, untuk yang modulus kita akan guna modulus elasticity of paper, which is 20 hingga 40 GPa. Tapi untuk pengiraan kali ini saya akan guna yang maksimum, iaitu 4.0 GPa. Okey, untuk stress kita akan gunakan stress pada pengiraan yang awal, iaitu 203.9 kN meter negatif 2. Okey, so kita masukkan kedua-dua maklumat ke dalam formula. 203.9 eksponen 3 bahagi dengan 4.0 eksponen 9, kita akan dapat jawapan sama dengan 5.0975 eksponen negatif 5 meter. So itu untuk normal strain. Okey, untuk pengiraan seterusnya kita akan cari bending stress. Baiklah, untuk bending stress kita akan kira berdasarkan vertical support reaction. Okey, berdasarkan tower, daya yang dikenakan terhadap vertical support reaction adalah 981 kN per meter, which is daya yang dikenakan adalah secara seragam. Namun kita boleh assume yang 981 kN per meter ni, kalau jika kita darabkan dengan jumlah jarak paper ni, kita akan dapati bahawa satu daya iaitu 196.2 kN sebenarnya dikenakan pada bahagian tengah-tengah. Baiklah, kita mulakan pengiraan. Sebenarnya pada bahagian ujung kedua-dua bahagian ni kita ada support reaction A dan support reaction B. Dan apabila kita buat pengiraan, kita akan dapati bahawa jumlah kedua-dua ini adalah sama dengan 98.1 kN. Okey. So sekarang ni kita akan mula cari pada bahagian A. Okey, berdasarkan gambar rajah ini, maklumat yang kita dapat keluarkan adalah ini untuk pengiraan FY, which is total FY sama dengan kosong. Jadi kita masukkan nilai 98.1 tolak VA, iaitu shear force sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat nilai shear force A sama dengan 98.1 kN. Untuk nilai seterusnya, moment sama dengan kosong. Jadi negatif 98.1 darab kosong, kerana jarak dia kosong, tambah dengan moment A sama dengan kosong. Jadi pengiraan ni jadi nilai yang kita akan dapat adalah moment A sama dengan kosong. Okey, untuk bahagian seterusnya adalah pengiraan pada bahagian C. Okey, ini adalah gambar rajah untuk part C, bahagian C. So, kita gunakan formula yang sama pada bahagian A, iaitu total Fy sama dengan kosong. Jadi 98.1 iaitu force AY tolak dengan 98.1 force VA shear A tambah dengan VC iaitu shear C akan sama dengan kosong. Jadi berdasarkan pengiraan ni kita akan dapat VC sama dengan kosong. Okey, untuk pengiraan moment pada bahagian C pula, moment sama dengan kosong.
Jadi 98.1 darab dengan 10 iaitu total jarak AY ke C 10, tolak dengan 98.1 darab 5 iaitu 5 jarak 98.1 ke C, tambah dengan MC akan sama dengan kosong. Jadi momen C kita akan dapat sama dengan 490.5 kN per meter. Dapat sedikit pembetulan, iaitu 981 ni ialah Newton per meter, bukan kilonewton. Sama juga dengan ni, 196.2 ni hanya Newton. Sama juga dengan 981 ni hanya Newton. Okey, pembetulan juga pada bahagian sini. Okey, hanya Newton. Dan juga pada bahagian ni hanya Newton meter. Okey, itu saja pembetulan. Okey, untuk pengiraan seterusnya kita akan kira pada bahagian akhir, iaitu pada bahagian B. Dan untuk pengiraan pada bahagian B kita akan menggunakan keseluruhan rajah. Okey, untuk pengiraan bahagian B sama juga kita akan gunakan formula yang seperti kita cari guna pada bahagian C dan juga A, iaitu total FY sama dengan kosong. Jadi kita masukkan nilai yang terdapat pada FY iaitu 98.1 iaitu AY, tolak dengan 196.2 iaitu pada C, tolak dengan VB iaitu shear B. Jadi kita akan dapat jawapan V shear B sama dengan negatif 98.1 Newton. Okey. Kemudian untuk pengiraan momen pada bahagian B sama juga seperti di atas. Negatif 98.1 iaitu force AY darab dengan jarak 0.2 daripada AY ke B. Kemudian tambah dengan 196.2 iaitu force C darab dengan jarak 0.1 iaitu jarak daripada C ke BY, tambah dengan momen B sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat jawapan akhir momen B sama dengan kosong. Okey, berdasarkan pengiraan yang lepas, kita boleh dapat dua diagram, iaitu first shear diagram dan juga bending moment diagram. So untuk rajah yang pertama iaitu shear diagram, ini adalah shear diagram yang telah kita peroleh daripada maklumat yang kita peroleh daripada pengiraan yang lepas. Kemudian kita telah letak 3 point, iaitu point A, C dan B. Kemudian kita tandakan jumlah shear yang terdapat pada setiap point, iaitu pada A kita dapati shear A sama dengan 98.1, shear C sama dengan kosong dan shear B adalah negatif 98.1. Dan daripada maklumat ni kita tandakan pada kita punya shear diagram, dan ini adalah diagram yang telah saya peroleh. Seterusnya kita akan balik kepada bending moment diagram. Okey, untuk moment diagram sama seperti shear diagram, kita tandakan pada 3 bahagian, iaitu bahagian A, C dan B. Kemudian kita tandakan nilai setiap bahagian, iaitu A sama dengan kosong, C sama dengan 490.5 dan B sama dengan kosong. Jadi kita boleh lukis bentuk dia, iaitu bentuk semi bulatan. So berdasarkan diagram yang pertama, kita dapati bahawa maksimum shear force adalah 98.1 dan minimum adalah negatif 98.1, manakala maksimum moment adalah 490.5. Okey, kita balik kepada pengiraan seterusnya, iaitu pengiraan critical load. So untuk pengiraan critical load, kita akan kira pada vertical support reaction, which is support reaction yang menegak, di mana dia akan bertindak pada bahagian semi bulatan, pada bahagian atas. Jadi kita akan gunakan formula critical load, P CR critical sama dengan pi squared EI over KL squared, dan K adalah sama dengan 2. Kita menggunakan formula ini kerana berdasarkan support reaction kita, satu bahagian fix dan satu bahagian end. So disebabkan itu kita kena guna formula yang ni. So kita kena cari I, memandangkan informasi yang kita tak ada hanyalah I. So kita cari I. Okey, kita tahu I untuk bulatan sama dengan pi D kuasa 4 per 64. So jadi kita masukkan D, kita masukkan nilai D iaitu 0.035, dan kita akan dapat jawapan I sama dengan 7.366 eksponen negatif 8.
daripada formula ni kita masukkan nilai D. D iaitu diameter bulatan iaitu 0.035. Jadi kita akan dapat nilai I bulatan tersebut sama dengan 7.366 eksponen negatif 8. Jadi kita masukkan nilai yang semua nilai yang kita dapat ke dalam formula. Pi squared darab dengan 4.0 eksponen 9 darab dengan 7.366 eksponen negatif 8 bahagi dengan 2 darab dengan 0.2 kuasa 2. Jadi jawapan akhir kita akan dapat PCR sama dengan 58.16 Newton. Okey, itu untuk critical load. Dan pengiraan yang terakhir sekali, calculation yang terakhir sekali adalah pengiraan buckling stress. So, untuk pengiraan buckling stress sama dengan PR iaitu critical load bahagi dengan area. Jadi kita telah dapati bahawa critical load sama dengan 58.16 dan area kita telah kira pada awal pengiraan iaitu sama dengan 9.62 eksponen kuasa 4. So, kita akan dapat buckling stress sama dengan 60.5 kilopascal. So, itu sahaja untuk pengiraan. Terima kasih. Nice.